Sekarang kita akan membaca pada muka surat 57 bab yang ke-14 yang membawa tajuk memberi maaf walaupun tidak diminta. Duhai sahabat, antara kebiasaan dan akhlak ahli syurga meminta maaf walau ternyata bukan dia yang salah dan memberi maaf walaupun tidak diminta. Itu di antara ciri-ciri akhlak yang mulia, akhlak ahli syurga, akhlak orang yang beriman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah? Yakin dengan janji Allah. Bagi orang yang pemaaf, yang memaafkan, Allah menjanjikan syurga, Allah menjanjikan kemaafan Allah, Allah menjanjikan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kenapa Allah temukan kita dengan orang yang menyakitkan hati kita? Kenapa Allah temukan kita dengan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan? Kenapa Allah takdirkan suatu ujian berlaku dalam hidup kita? Kerana ketika itu Allah sedang membuka peluang dan ruang untuk kita jadi seorang yang pemaaf. Sebab pemaaf tidak boleh datang bergolek. Takkan tiba-tiba saya maafkan. Maaf siapa? Tak ada siapa-siapa, saya cuma nak maafkan saja. Mustahil. Kalau tidak berlaku sesuatu, kita nak jadi pemaaf, kita nak memaafkan tanpa sebab. Jadi subhanallah, mari kita lihat muka surat 58. InsyaAllah siapa yang ada sama-sama boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahil Jadali qala qultu li Aisyah kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi. Daripada Abdullah Al-Jadali berkata, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya berkenaan akhlak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya. Rasulullah, Sayyidatina Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah bersama dengan ahli keluarga. Allahu Akbar. Sebab itu kita sebutkan pemaaf ini adalah akhlak ahli syurga, kerana ia juga adalah akhlak Nabi SAW. Maka barang siapa yang memiliki akhlak seperti akhlak Nabi, insya-Allah akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di syurga kelak. Lalu Aisyah menjawab, qalat kana ahsanan nasi khuluqan lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah sadaqa kama sadaqa Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Benarlah kata-kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia menjelaskan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya. Beliau tidak pernah bersifat kasar, tidak berbuat keji, tidak berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Malahan baginda seorang yang pemaaf dan suka mendamaikan. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, dalam jawapan Aisyah ini di antara sifat ataupun akhlak baik Rasulullah, iaitu tidak bersifat kasar. Jadi hari ini subhanallah, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalau kita lihat ada sifat kasar pada anak-anak kita, suka hempas barang, suka baling barang, bila basuh pinggan berdentu-dentam, bila berjalan berlari-lari, asyik bergaduh, cuba lihat pada diri kita. Takut kita juga mempunyai sifat yang kasar. Takut kita juga bercakap dengan anak dengan cara pelik, dengan cara herdik, dengan cara tengking. Mungkin kita juga kasar dalam cara kita berjalan, dalam cara kita duduk dan sebagainya. Jadi antara akhlak Nabi adalah baginda tidak bersifat kasar, baginda tidak berbuat keji, tidak berteriak-teriak di pasar, tak tinggikan suara, Allahu Akbar, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malah baginda pemaaf dan mendamaikan. Baiklah, sekarang kita nak baca satu kisah berkenaan dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kisah Abu Damdam pada muka surat selepasnya, iaitu muka surat 59. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ayajizu ahadukum an yakuna ka Abi Damdam qalu man Abu Damdam ya Rasulullah. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu tidak mampu menjadi seperti Abu Damdam? Mereka sahabat bertanya, siapakah Abu Damdam itu ya Rasulullah? Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ketika Nabi mengungkapkan hadis ini, Nabi menyatakan, tidakkah kamu mampu menjadi seperti Abu Damdam? Maksudnya Nabi sedang mengangkat seorang sahabat Nabi yang tak glamour pun, yang tak dikenali. Buktinya sahabat sini bertanya, siapakah Abu Damdam itu ya Rasulullah? Sedangkan Abu Damdam ketika itu ada hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar.
Bagaimana? Siapakah Abu Damdam? Lalu Nabi menjawab, qala kana iza asbaha qala Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi lak فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lalu baginda menjawab, sesungguhnya dia apabila bangun pagi dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku telah serahkan diriku dan kehormatanku kepadamu, maka aku tidak akan mencela orang yang mencelaku, tidak akan menzalimi orang yang menzalimiku, dan tidak akan memukul orang yang memukulku. Riwayat Ibnu Sunni dalam Amal al-Yaum wal Lailah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi di sini kita akan menjawab persoalan siapakah Abu Damdam. Mari kita lihat kisahnya. Dia adalah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat miskin sehingga kan tidak mempunyai walau sebiji kurma di rumahnya. Miskin yang teramat, sebiji kurma pun tidak ada. Rumah kita terlalu banyak makanan, dalam peti ais, dalam gerobok, di atas meja, di atas kabinet. Kita ada banyak macam-macam jenis air. Buka saja di mana dalam peti ais. Allahu Akbar. Beras kita masih banyak. Begitu juga lauk-lauk dalam freezer dan sebagainya. Kita tunggu nak masak saja. Tapi sahabat-sahabat Nabi SAW, bila disebut miskin, mereka betul-betul miskin. Walaupun sebiji kurma. Maksudnya makanan habuk pun tak ada di rumah. Allahu Akbar. Pernah ditanya, pernah satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, memberitahu kepada anak saudaranya iaitu Abdullah bin Zubair. Dia berkata, wahai Abdullah, pernah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menemui apa-apa makanan ataupun tidak berasap dapur. Dapur tak ada apa-apa nak dimasak. 3 bulan berturut-turut. Allahu Akbar. 3 bulan berturut-turut. Nabi Muhammad SAW dengan para isteri Nabi 3 bulan berturut-turut tidak ada apa-apa makanan, tidak ada apa-apa lauk untuk dimakan. Lalu Abdullah bin Zubair bertanya, wahai ibu saudaraku, maka apakah yang dimakan oleh ahli bait ketika itu, wahai ibu saudaraku? Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, kami minum air kosong dan kadang-kadang kami mengisi perut dengan kurma. Allahu Akbar. Dan kadang-kadang Sayyidah Aisyah memberitahu jiran-jiran ada memberikan air susu, perahan dan sebagainya. Jangan kita fikir begini, kita kata dah memang pun kurma, memang orang Arab makan kurma. Sebenarnya orang Arab bukan makan kurma sebagai makanan ruji. Sama juga kurma tidak boleh menggantikan karbohidrat sebab kurma itu protein, betul ke? Kurma itu protein, bukan karbohidrat. Jadi makanan asasi mereka juga adalah dalam bentuk gandum dan sebagainya. Jadi bayangkan, juga lauk, subhanallah. Orang Arab juga makan lauk, Rasulullah juga ada makan lauk dengan ahli keluarga. Tapi pernah 3 bulan berturut-turut tidak ada apa-apa yang boleh dimasak. Maksud tidak ada lauk, tidak ada daging dan sebagainya. Allahu Akbar. Mari kita sambung sedikit lagi. Suatu hari, Nabi SAW memerintahkan kepada beliau. Siapakah beliau? Abu Damdam. Untuk bersedekah. Tengok, Nabi tetap suruh sahabat Nabi yang paling miskin pun, yang sangat miskin pun disuruh bersedekah. Lalu Abu Damdam terus pulang ke rumah untuk mencari sekeping dinar atau dirham untuk disedekahkan, tetapi dia tak menjumpai apa-apa. Allahu Akbar. Maka di kegelapan malam dia bertahajud 2 rakaat dan dengan sepenuh hati dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba lihat akhlak para sahabat yang miskin, tidak ada apa-apa. Bila Nabi suruh dia bersedekah, dia tidak menjawab, ya Rasul, aku tak ada apa-apa, aku miskin, tak ada. Dia terus pulang ke rumah, dia cari, dia belek, dia angkat semua barang-barang. Mana tahu ada sekeping dinar, ada sekeping dirham yang boleh sedekah. Allahu Akbar. Namun dia tak jumpa. Akhirnya pada waktu di pertengahan malam, dia bangun untuk solat bertahajud, lalu dia berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sama-sama membacakan doa ini sama-sama, insya-Allah. Abu Damdam mengangkat tangan lalu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, orang yang berharta boleh bersedekah dengan harta mereka. Mereka yang memiliki kuda boleh mengerahkan kuda mereka untuk berjihad. Yang memiliki unta boleh menyiapkan unta mereka. Sedangkan aku ini, ya Allah, tidak mempunyai harta benda, kuda ataupun unta. Ya Allah, kerana itu aku sedekahkan kepadamu dengan doaku ini dan terimalah sedekahku ini.
Ya Allah, setiap orang yang berbuat zalim kepadaku atau mencelaku atau mencaciku atau menyakitiku daripada kalangan kaum muslimin, maka jadikanlah mereka sentiasa sehat, mendapat kemudahan dan menerima kemaafan daripadamu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Akhirnya Allah pun menerima amalan sedekahnya. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimin muslimat sekalian, saya ingin bacakan lagi sekali. Apakah doa Abu Damdam? Ya Allah, setiap orang yang berbuat zalim kepadaku atau mencelaku atau mencaciku atau menyakitiku daripada kalangan kaum muslimin, maka jadikanlah mereka sehat sentiasa, mendapat kemudahan dan menerima kemaafan daripadamu. Allahu akbar. Subhanallah.